Inilah Nasional 5 edisi 29 Mac 2015, fokus utama hari ini. Kementerian Kesihatan sedia beri kerjasama saring mental juruterbang. Dan juga Kedah akan pantau harga rumah selepas GST dilaksana. Dan juga 3 langkah cegah jenayah diaktifkan segera. Dan lintas langsung negeri-negeri pula kita akan bersama Asli Ismail dari Sabah, diikuti Damia Cassandra Manja dari Sarawak dan Anas Muhammad Nur di Johor, semuanya seketika nanti. Anggota Jawatan Kuasa PAS Pusat Khalid Samad ditahan awal pagi tadi di bawah Seksyen 143 Kanun Kesiasaan bagi membantu siasatan berhubung Perhimpunan Kita Lawan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SSC Zainuddin Ahmad berkata, Khalid yang juga anggota Parlimen Shah Alam ditahan di kediamannya kira-kira 2.30 pagi. Khalid dibawa ke Ibu Pejabat Polis Sedang Wangi untuk siasatan lanjut. Semalam, Ketua Setiausaha Pengelola Parti Keadilan Rakyat Faris Musa turut ditahan di Petaling Street pada 8 malam bagi membantu siasatan mengenai perkara yang sama. Perhimpunan Kita Lawan dianjurkan semalam bermula dari Masjid Jamik, Pusat Beli Belah Sogo dan berakhir di KLCC. Dan mengulas Perhimpunan Kita Lawan itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memberi amaran tegas tindakan akan diambil kepada individu atau kumpulan yang sengaja menjadikan kebebasan bersuara sebagai alasan untuk melakukan tunjuk perasaan. Kita tidak akan membenarkan freedom to incite people, untuk tidak menghormati sistem yang diwujudkan melalui perlembagaan kita yang telah mengikuti semua seperti mana yang dikehendaki oleh undang-undang dan perlembagaan. Itu kita tidak boleh berkompromi. Jadi saya telah cakap bahawa sebarang tindakan, kegiatan mana-mana orang, mana-mana kumpulan, tidak kira siapa, yang sengaja mengasut orang supaya tidak menghormati sistem yang ada di negara kita yang telah mengikut perlembagaan dan undang-undang, kita akan ambil tindakan. Beliau menjelaskannya selepas Mesyuarat Agung Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF. Polis akan memperluaskan pemakaian sistem peranti pemantauan elektronik EMD kepada banduan yang dikenakan perintah pengawasan. Tan Sri Khalid Abu Bakar menegaskan ia sama dengan penggunaan alat itu kepada penjenayah berisiko yang telah menjalani hukuman dengan tujuan mengurangkan aktiviti jenayah kembali berulang. Yang dikenakan perintah di bawah POKA, dan ia juga akan dipanjangkan kepada mereka yang diletakkan di bawah akta kediaman terhad di bawah langkah-langkah pencegahan khas, iaitu akta rendah berbahaya, akta rendah bahaya langkah-langkah pencegahan khas LLPK, ADB LLPK, dan juga mereka yang dikenakan perintah pengawasan. Alat pemantauan EMD akan dipakaikan kepada individu atau suspek sama ada di kaki atau tangan bagi banduan yang keluar daripada penjara selama 2 tahun, iaitu ahli kongsi gelap, pengedar dadah, penjenayah yang didakwa mengikut Akta Pencegahan Jenayah, khususnya yang mampu mengancam keselamatan awam. Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan 2015 POTA akan dibentangkan Kementerian Dalam Negeri antara 6 hingga 9 April depan di Dewan Rakyat. Jelas Menterinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, 5 lagi akta akan turut dipinda, iaitu Rang Undang-Undang Kanun Kesiasaan Pindaan 2015 dan Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas Pindaan 2015 SOSMA. Manakala 3 lagi yang berkaitan Undang-Undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2015, Undang-Undang Pencegahan Jenayah Pindaan 2015 dan Undang-Undang Penjara Pindaan 2015. So the date already given to us between 6 to 9 of April. So the detail of the amendment is going to be mentioned during the table of the amended act. I think this amendment is in line with the new act, that is FOTA as well as Foreign Fighters Act.
Beliau memaklumkannya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat agung Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCFP. Dan dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengumumkan 3 langkah pencegahan jenayah yang akan diaktifkan segera. Ini termasuk mewujudkan Kelab Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF di sekolah serta mengaktifkan semula komuniti kepolisan dan rakan KOP di setiap daerah. Ia penting untuk dilaksana segera kerana jenayah melibatkan remaja berumur 7 hingga 18 tahun di sekolah sudah menunjukkan penurunan sebanyak 17%. Namun yang menggusarkan adalah peningkatan 29% bagi jenayah membabitkan remaja tidak bersekolah. Itulah sebabnya kenapa kita mahu merubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah sekolah-sekolah dan juga pelbagai daerah. Saya ingin nyatakan kenaikan ini adalah disebabkan drug related crimes, ya. Jenayah-jenayah yang disebabkan oleh akibat pengaruh dadah. Jadi dalam keadaan ini kerjasama daripada orang ramai penting. Pihak KDN juga akan berhubung rapat dengan komuniti kepolisan di setiap daerah yang akan diperluaskan dalam masa terdekat. Ketika ini lebih 90,000 ahli berdaftar dengan komuniti dan 70% daripadanya adalah komuniti Cina. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan KDN akan menstruktur kembali talian rakan KOP bagi memudahkan masyarakat melaporkan sebarang aduan jenayah kepada pihak berkuasa. Beliau sebelum itu turut melancarkan pertandingan mencipta video klip cegah jenayah. Mereka yang berminat untuk menyertainya boleh melayari laman sesawang www.cegah.my. DAP dan PKR Sabah mungkin masih bersama dalam Pakatan Rakyat. Namun apa yang pasti DAP Sabah sudah tidak sehaluan dengan PAS Sabah. Pengerusi DAP Sabah Jimmy Wong Zepin mendedahkannya dalam satu sidang media di Kota Kinabalu pagi tadi. Jadi sekarang ni DAP dengan PAS Sabah sudah cerai lah. Kita cerai dulu. Kita cerai lah. Kita tidak ngamak. Dalam pada itu mengenai kononnya DAP Sabah akan mengikut jejak DAP Sarawak yang memutuskan keluar dari Pakatan Rakyat Jumaat lalu, Ahli Parlimen Gelang Patah Lim Kit Siang mengatakan ia terpulang kepada DAP Pusat. Then you have to ask the Secretary General or the National Organisation Secretary. I'm not in the organisation. Ditanya mengenai sama ada PKR Sabah bersetuju dengan tindakan DAP Sabah itu, Jimmy Wong memberitahu kepimpinan PR Sabah hanya meminta beliau bersabar. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah hari ini membuat laporan polis terhadap pemilik dan pengarang portal Malaysian Insider yang didakwa menghina institusi Raja-Raja Melayu berkaitan isu hudud. Laporan dibuat ketuanya Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin di Ibu Pejabat Polis IPD Kota Star. Turut serta beberapa ahli jawatan kuasa Pergerakan Pemuda UMNO Negeri dan Ketua Pergerakan Pemuda di peringkat bahagian. Menurut Datuk Syaiful Hazizi, pihaknya kesal dengan tindakan portal berkenaan yang menyiarkan berita-berita berunsur fitnah terhadap institusi diraja. Dari segi online punya publication ni kita perlu buat dengan lebih tegas lagi lah. Nampak The Malaysian Insider ni nampak macam benar-benar mencabar institusi beraja. Dan saya mohon agar apabila tindakan diambil terhadap The Malaysian Insider ni, dia ni seolah-olah kita bagi satu orang kata apa jaminan bahawa selepas ni tidak ada lagi mana-mana pengamal portal, baik pun daripada pembangkang ataupun kerajaan ataupun mana-mana badan bebas boleh membuat tindakan sesuka hati memaparkan benda-benda yang tidak betul. Kerajaan Negeri Kedah akan mengawal harga rumah kos rendah dan rumah mampu milik supaya tiada pemaju yang degil mengambil kesempatan menaikkan harga. Walaupun pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan tidak melibatkan kenaikan harga rumah, rakyat boleh membuat aduan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri sekiranya mereka mengesan ada kenaikan pada harga rumah. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, Perumahan dan Pembangunan Insan Negeri, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata pihaknya akan menjaga kepentingan pengguna daripada diperdaya pemaju tidak bertanggungjawab. Saya nak menyerulah kepada pihak pemaju supaya tidak
tidak menaikkan harga rumah sewenang-wenangnya. Dan bagi negeri Kedah ni kita akan pantau lah setiap harga rumah supaya ia tidak memberi beban yang terlampau kepada pembeli-pembeli rumah di negeri Kedah ni. Cuma hasrat kerajaan ni kita akan memperbanyakkan rumah low cost dan juga rumah mampu milik. Beliau menjelaskannya di Wisma Darul Aman Al-Ustar. Tahun lalu, 12,894 unit rumah pelbagai kategori dibina di Kedah berbanding sasaran awal 6,000 unit. Tahun ini lebih daripada 12,000 unit rumah disasar untuk dibina. Pengguna tidak perlu risau mengenai hak mereka apabila cukai barang dan perkhidmatan GST dilaksana Rabu depan. Ini kerana terdapat 10 akta berperanan melindungi hak pengguna. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Perlis Khairul Amin Talib berkata ops catut khas akan dilakukan ke atas premis selepas April ini. Kalau tribunal ni sebenarnya kita ada contoh kalau kita beli barang lah dan kemudian kita dapati barang tu rosak ataupun kita tidak berpuas hati dengan barang ataupun perkhidmatan tu, kita masih ada tribunal tuntutan pengguna di mana tuntutan di bawah 25,000 kita boleh buat aduan lah, datang ke pejabat untuk filekan tuntutan. Dan kita ada tribunal yang bersedia setiap bulan di Negeri Perlis ni yang akan menentukan lah sama ada kes tu untuk tuntutan ataupun ganti rugi lah. 30 pegawai penguatkuasa serta 18 pegawai pemantau harga PPDNKK Perlis akan bertugas bagi memantau harga barang. Beliau menjelaskannya kepada media selepas perasmian Karnival Pendidikan Pengguna di Sekolah Kebangsaan Paya Berseri. Peniaga tidak harus memandang ringan terhadap kuasa membeli pengguna dengan menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya sekaligus menyalahkan cukai barang dan perkhidmatan GST. Pasaran kini lebih berdaya saing memandangkan kedudukan kukuh peserta tempatan dan serantau yang sedang memasuki pasaran dengan produk berkualiti serta menawarkan pilihan pelbagai kepada pengguna. Menurut pengarah urusan Nestle Malaysia Berhad Alois Hofbauer, tiada peruncit atau pengeluar yang akan menaikkan harga produk lebih tinggi daripada pasaran memandangkan kemungkinan pengguna beralih kepada alternatif yang lebih murah. Nestle mengambil langkah proaktif menawarkan pengurangan harga antara 8 dan 33% kepada pengguna menerusi kempen promosi lebih nilai lagi hebat bulan lepas. Adalah penting bagi sebarang penjimatan daripada pengurangan harga itu dipindahkan kepada peruncitnya memandangkan Nestle tidak menjual produknya secara langsung kepada pengguna serta peruncit yang menawarkan harga kepada mereka. Kementerian Kesihatan sedia beri kerjasama untuk mengadakan ujian mental terhadap juruterbang di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata pemeriksaan sebegitu adalah penting bagi memastikan juruterbang berada pada tahap pemikiran baik serta tidak mengalami gangguan emosi untuk bertugas. Bagaimanapun katanya inisiatif itu harus dilakukan syarikat penerbangan sendiri dan pihak kementerian bersedia memberi kerjasama. Beliau mengulas mengenai nahas pesawat Airbus Germanwings yang mengorbankan kesemua 150 orang penumpangnya termasuk pelajar sekolah. Datuk Seri Dr. Hilmi turut menyarankan agar pemeriksaan ke atas juruterbang dibuat sekerap mungkin atau sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Dan bagi waris, mereka tidak mahu tahu motif sebenar juruterbang Andreas Lubitz menjunamkan pesawat dan membunuh kesemua penumpang dan anak kapal. Namun mereka mendesak syarikat penerbangan berhati-hati dan teliti dengan juruterbang pesawat komersial di bawah kendalian mereka agar insiden seumpama itu tidak lagi berulang. Bapa seorang penumpang warga Britain yang terbunuh yang mewakili semua waris berkata semua 150 penumpang dan anak kapal yang terkorban tidak harus dilupakan. We don't want to hear it. It's not relevant. What is relevant is this should never happen again. I believe the airlines should be more transparent and our finest pilots looked after properly. We put our lives and our children's lives in their hands.
Gesaan itu dilakukan berikutan pihak berkuasa Jerman menemui nota sakit milik juruterbang terbabit yang tidak membolehkan dia bekerja pada hari kejadian. Manakala media Jerman mendedahkan yang Lubitz pernah mendapatkan beberapa rawatan neurologi dan psikiatri. New York Times pula melaporkan yang Lubitz juga mendapatkan rawatan berhubung masalah penglihatan yang memungkinkan dia tidak layak untuk bekerja sebagai juruterbang. Bagaimanapun, Ketua Penyiasat Jerman berkata masih terlalu awal untuk menjelaskan berhubung nahas buat masa ini. Rancangan pengambil alihan syarikat pengendali pelabuhan Lumut Intergrex Berhad oleh Tenaga Nasional Berhad TNB tidak wajar dipertikaikan. Ia berikutan pengambil alihan itu selari dengan tuntutan perniagaan teras TNB bagi memastikan bekalan arang batu bagi keperluan stesen janakuasanya sentiasa mencukupi dan tidak terjejas. Bekas Menteri Pengangkutan Tan Sri Ong Tee Kiat menjelaskan pengambil alihan itu perlu berikutan kapasiti penjanaan kuasa TNB akan meningkat. And certainly the capacity of handling of coal, for instance, now by the port terminal operator would be greatly enhanced as well. And I see no reason why I think TNB shouldn't have set their sights on the businesses of this port operator. Menerusi pengambil alihan itu, beliau optimis ianya akan membawa aliran lancar pelaburan TNB seterusnya memberi manfaat pertumbuhan ekonomi kepada negeri Perak. Mengulas lanjut pelaburan ke atas TNB itu penting berikutan keperluan jangka panjang stesen janakuasa Manjung untuk membekalkan tenaga elektrik. Stesen janakuasa TNB di Manjung merupakan salah satu stesen janakuasa arang batu terbesar di Malaysia yang ketika ini menggunakan lebih 7 juta tan arang batu setahun. Apabila siap, dua stesen janakuasa di Manjung 4 dan 5, keperluan arang batu akan meningkat kepada 14 juta tan. Perbadanan Putrajaya yakin tahap keselamatan bagi mereka yang melakukan aktiviti berbasikal terutama di waktu malam terjamin. Presidennya Tan Sri Asri Cik Mat berkata pihaknya sentiasa mengalu-alukan kedatangan kumpulan-kumpulan pengayuh basikal di Putrajaya bagi menghidupkan suasana malam di bandar pentadbiran kerajaan itu. Putrajaya jelasnya sering menjadi pilihan pengayuh basikal kerana jajaran jalan raya yang berkeadaan baik serta mempunyai pelbagai lokasi menarik untuk beriadah. Kalau kita tengok hari Jumaat malam Sabtu malam Minggu, Ahad malam Isnin, malah hari-hari bekerja pun tiap-tiap malam ramai kumpulan-kumpulan berbasikal di Putrajaya. Ini juga kita amat galakkan. Kita akan bagi jaminan bahawa keselamatan semua terjamin dan jika ada berlaku apa-apa kita siap sedia untuk memberi bantuan. Tan Sri Asri ditemui selepas melepaskan hampir 1,000 peserta sempena program Putrajaya Interpark Ride PIPR siri ke-28 di Monumen Alaf Baru Presin 2 Putrajaya. Kali ini peserta menerima buku pasport jelajah PIPR 2015 dan perlu melengkapkan 30 lokasi menarik dengan mendapatkan bukti cop dan pelekat daripada tempat yang dikunjungi. Ia perlu dilengkapkan dalam 4 siri kayuhan yang akan diadakan sepanjang tahun ini. Kemahiran tinggi terutama dalam industri automotif antara tumpuan Karnival Kemahiran Kebangsaan Zon Selatan di Johor Bahru. Karnival Kemahiran Kebangsaan Zon Selatan bakal berlangsung pada 2 hingga 5 April ini. Menurut Ketua Bahagian Projek Khas Proton Holdings Berhad, Faridah Anum Idris, ia selaras dengan agenda kerajaan untuk mengarus perdanakan kemahiran tinggi dalam semua industri. Selain itu, permintaan terhadap tenaga mahir dalam industri automotif juga semakin tinggi. Pertandingan World Skills Malaysia Belia WSMB 2015 turut diadakan bagi mencari bakat baru dalam bidang automotif. Di antara yang kita tumpukan adalah kemahiran dalam semua industri. Tapi termasuklah kemahiran bidang otomotif. Saya boleh cakap tentang bidang otomotif di mana kita melatih para belia untuk mendapatkan ilmu tentang kemahiran dalam pembuatan kereta umpamanya. Dan dalam pertandingan World Skills ni kita beri peluang kepada mereka untuk bertanding dalam bidang-bidang
berkaitan dengan enjin, bagaimana nak pasang enjin, nak buka enjin, bagaimana nak memperbaiki enjin, overhaul enjin. Karnival pendidikan ini turut mendedahkan kepada orang ramai tentang promosi dalam bidang kemahiran dan institusi pengajian tinggi yang dianjurkan MARA. 77,000 orang telah menerima lesen memandu daripada program Satu Komuniti Satu JPJ yang telah dilaksana sejak 2009. SKSJ bertujuan membantu masyarakat luar bandar khususnya golongan berumur 45 tahun ke atas untuk mendapatkan lesen memandu percubaan P kelas B2. Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Ismail Ahmad menegaskan walaupun program bagi membantu masyarakat, syarat dan undang-undang untuk mendapatkan lesen secara sah tetap dipatuhi. Kita ada isu-isu keselamatan jalan raya. Kadang-kadang isu-isu keselamatan dia tak boleh kompromi dengan standard-standard antarabangsa yang ditetapkan. Jadi kalau orang kata ambil lesen ni susah sikit, memang susah lah, itu standard dia. Kerana kita nak pastikan semua pengguna-pengguna jalan raya ni selamat. Pastikan orang mematuhi peraturan, mendisiplinkan orang apabila ada lesen, mereka tu maknanya bukan saja kompeten tetapi mereka berintegriti apabila ada atas jalan raya, berhemah, bertimbang rasa. Kurikulum pendidikan memandu yang dilaksana mulai September tahun lalu menjurus kepada melahirkan pemandu berhemah dan berintegriti. Beliau menjelaskannya pada sidang media selepas program SKSJ Negeri Sembilan. 330 peserta dari daerah Rembau termasuk 141 orang asli menerima lesen memandu mereka di majlis ini. Motor pun dah banyak tahun dan tak berlesen je dah mungkin 12 tahun. Sangat gembira lah rasanya. Selama ni saya memandu pun tak ada lesen. Berapa lama tak ada lesen? 39 tahun. Pendekatan baharu perlu dilaksana bagi mendidik pengguna jalan raya agar lebih berhemah dan berintegriti. Ia sekaligus membantu mengurangkan kadar kemalangan dan kematian akibat kemalangan jalan raya. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Ismail Ahmad, antara pendekatan yang diambil ialah melancarkan skuad muda 1 JPJ sebagai kumpulan sokongan yang membantu menyebarkan maklumat dan kesedaran kepada ahli keluarga terdekat dan orang ramai mengenai pemanduan berhemah. Sekarang ni pendekatan kita mulai tahun 2015, in fact kita dah mula buat kempen advokasi mulai tahun 2014. Kita nak tanggungjawab untuk menjaga keselamatan jalan raya dan mengurangkan kematian atas jalan raya ni menjadi tanggungjawab bersama. Bukan sahaja agensi penguatkuasa seperti JPJ maupun PDRM, tetapi mesti tanggungjawab masyarakat, orang ramai, komuniti. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada program Satu Komuniti Satu JPJ SKSJ di Dewan Seri Rembau. Pada tahun lalu, jumlah kemalangan jalan raya mencatat sedikit peningkatan iaitu 480,000 kes berbanding 476,000 kes pada tahun 2013. Bagaimanapun jumlah kematian akibat kemalangan menurun kepada 6,674 berbanding 6,915 kematian bagi tahun 2013. Tambahnya, pengurangan tersebut merupakan kali pertama dicatatkan di negara ini dan pihaknya masih berusaha untuk memastikan jumlah tersebut terus menurun sekaligus dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. JPJ menyasarkan keanggotaan skuad muda 1 JPJ kepada 100,000 orang ahli menjelang hujung tahun ini dalam membantu kerajaan meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Masyarakat perlu mempunyai kesedaran untuk melakukan pemeriksaan kesihatan terutama mengesan penyakit TB sekiranya menghidap simptom batuk berterusan. Ia bagi mengelak penyakit berjangkit tersebut tersebar kepada orang lain melalui udara. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman berkata, program lebih sistematik terus diusahakan untuk membuat saringan kesihatan terhadap orang awam. Sebab itu dalam kempen TB ini kita nak kesan sebanyak mungkin kes ni. Jadi apa yang saya mahu supaya pengesanan kes ni dapat dipertingkatkan. Dan kita tak usah bimbang dengan kes yang banyak, naik secara mendadak. Memang itu yang kita nak. Itu prinsip dia. Sebab kita nak cari semua kes tu dan rawat semua kes tu. Jadi bila kes tu dah dirawat, dia tak jadi punca jangkitan pada orang lain. Jadi sebab itu kita
Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari TB Sedunia 2015 di Labuan yang bertema mantapkan prestasi ke arah mengesan, merawat dan menyembuhkan pesakit TB. Jelasnya pencegahan dan pengesanan penyakit lebih awal amat penting untuk mencegah penularan selain kerjasama klinik swasta melaporkan kepada Jabatan Kesihatan sekiranya terdapat kes jangkitan. Tahun lepas, statistik penyakit TB merekod 24,711 kes meningkat 2.7% berbanding 24,071 kes tahun sebelumnya. Manakala kes kematian juga meningkat iaitu 1,597 kes pada 2013 kepada 1,603 kes tahun lalu. Dua lelaki warga tempatan ditahan dengan syabu seberat lebih 2 kilogram di Lahad Datu Jumaat lepas. Ia merupakan rampasan terbesar membabitkan dadah jenis itu oleh bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Lahad Datu tahun ini. Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Hamzah Ahmad berkata, kedua-dua suspek yang berumur 46 dan 47 tahun itu ditahan kira-kira pukul 2 petang selepas polis mendapat maklumat daripada orang awam mengenai pengedaran dadah di kawasan parkir kereta di belakang salah sebuah hotel di kawasan itu. Hasil pemeriksaan beg kertas yang dibawa salah seorang suspek, polis mendapati 2 bungkusan disyaki dadah syabu. Siasatan awal mendapati dadah tersebut untuk dipasarkan dalam negeri Sabah. Katanya kedua-dua suspek kini ditahan reman selama 9 hari di Balai Polis Lahad Datu dan akan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Peminjam PTPTN, nikmati diskaun 20% bagi peminjam yang melangsaikan hutang secara sekaligus. Promosi akan berakhir pada 31 Mac 2015. Jangan lepaskan peluang. Layari www.ptptn.gov.my. Baik, seterusnya laporan langsung negeri-negeri dimulakan dengan rakan penyampai dari Sabah diikuti dari Sarawak dan Johor. Asli teruskan dengan laporan di Sabah. Silakan. Terima kasih rakan setugas Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, pembangunan ekonomi Sabah dijangka tumbuh antara 4.5 dan 5% tahun ini yang akan memperkukuhkan kedudukan Kota Kinabalu sebagai kuasa ekonomi terutama dalam pasaran runcit. Beliau berkata pasaran runcit di Kota Kinabalu kini menduduki tempat ketiga di Malaysia selepas Lembah Kelang dan Pulau Pinang dan kini menjadi tumpuan popular untuk sektor peruncitan. Menurut Datuk Musa, pada tahun 2013, Kota Kinabalu mengalami pertumbuhan pesat dalam gedung runcit menerusi pelancaran baharu serta pembangunan berterusan di kawasan pinggir bandar seperti Tuaran Bypass, Menggatal dan Penampang. Beliau berkata demikian dalam majlis pembukaan Imago Mall di KK Times Square, Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Raymond Tan Shu Kia. Pusat beli-belah Imago Mall bertaraf antarabangsa seluas 800,000 kaki ini menempatkan 33 jenama antarabangsa yang pertama di Sabah. Menurut Datuk Musa, pembukaan pusat beli-belah berjenama antarabangsa merupakan satu lagi kejayaan yang menjadi mercu tanda pertumbuhan ekonomi negeri, khasnya dalam industri perdagangan antarabangsa. Kejayaan itu sekaligus merancangkan lagi aktiviti pelaburan di Sabah yang memberi impak positif terhadap pembangunan ekonomi negeri dan rakyat. Tahap kesedaran masyarakat mengenai pentingnya aktiviti pembersihan masih kurang. Sehubungan itu, komuniti setempat perlu memainkan peranan sebagai pendesak bagi menggerak masyarakat untuk menyertai gotong royong khususnya pencegahan wabak dengki. Ketua Penolong Pengarah Kanan Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Abdul Razak Muhammad Noh juga mahu Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK sentiasa berhubung dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK bagi memastikan kutipan sampah berjalan lancar. Apa yang kita hendak sekarang ni, penduduk tu jadi pendesak. Maknanya kalau boleh didesak jiran-jiran itu agar turut sama untuk buat gotong royong. Beliau ditemui media semasa gotong royong cari dan musnah Aedes di Kepayan Kota Kinabalu. Aktiviti berkenaan merupakan usaha Jabatan Kesihatan Negeri menerusi program Ops Mega Denggi yang akan berakhir 31 Mac ini. Setiap 2 hari, 7 gotong royong cari dan musnah Aedes dilaksanakan di kawasan hotspot Denggi.
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK komited menggalakkan pengurangan penggunaan tenaga elektrik di sekitar Kota Kinabalu. Usaha itu dilaksanakan menerusi penggantian lampu-lampu jalan daripada elektrik kepada lampu LED yang mampu menjimatkan tenaga elektrik. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abidin Madingkir berkata tahun lalu sahaja sejumlah 360 lampu LED dipasang di trek laluan berbasikal dan pejalan kaki bagi fasa 1 di Teluk Likas. Turut dipasang 75 dan 30 lampu LED masing-masing di Jalan Raya Pantai Kota Kinabalu dan kawasan luar bandar. Dalam masa sama, 55 pondok perhentian bas dan teksi yang menggunakan ciri-ciri solar energy PV off-grid system turut dibina. DBKK turut menggalakkan pembangunan teknologi hijau dan bangunan hijau bagi menjembatkan penggunaan elektrik sekaligus mengurangkan pemanasan global. Ia juga sebagai langkah untuk membangunkan Kota Kinabalu sebagai bandar eko pelancongan dan mendapat pengiktirafan Green Building Index. Datuk Abidin menyatakan demikian dalam program Earth Hour 2015 peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Segama Waterfront, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Ketua Pengarah DBKK, Datuk Eobon Hai. Terdahulu, Datuk Eobon Hai turut melancarkan Earth Hour Ride yang disertai lebih 300 peserta berbasikal. Lagu Hangatku Temoimo ciptaan dan nyanyian Ana Stanislaus dinobatkan juara carta lagu popular Kadazan musim kelima yang berlangsung di Dewan Hongkot Koisaan KDCA Penampang malam tadi. Ana yang turut memenangi anugerah vokal terbaik membawa pulang hadiah wang tunai keseluruhan RM3,000 beserta piala dan sijil. Tempat kedua dimenangi lagu ciptaan Venita Lejuti Doiti Id Pemogunan nyanyian Maria Tatiomis. Lagu itu juga memenangi kategori lirik terbaik dan lagu paling popular menerusi undian SMS sekaligus membawa pulang wang tunai RM3,500 beserta piala dan sijil. Manakala tempat ketiga dimenangi lagu ciptaan Martin Buguk Keginavaanku yang dinyanyikan Melvin Calvin mewakili penyanyi asal Petrus Bensin dan membawa pulang wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Sementara itu, finalis Peter Dikili tidak hampa apabila memenangi kategori persembahan terbaik. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ketua Barisan Nasional Penampang merangkap Ketua Bahagian APKO Penampang Dato' Donald Peter Mejuntin. Terdahulu berucap merasmikan pertandingan ini, beliau berharap ianya dijadikan platform para penggiat seni suara dan kempa setempatan mengembangkan bakat sekaligus meningkatkan penguasaan penulisan dan bahasa ibunda. Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Sabah akan menganjurkan lebih banyak program untuk meningkatkan kefahaman dan pengetahuan orang ramai mengenai kit pertolongan cemas serta sistem pernafasan. Naib pengurusinya Wong Hock Pin berkata ia bersesuaian dengan hasrat PBSM untuk mempunyai hubungan baik dengan masyarakat. Beliau ditemui pemberita RTM sempena MRC 10 km Charity Run for Humanity 2015 di Stadium Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, semakin ramai masyarakat di Kota Kinabalu sedar akan kepentingan gaya hidup sihat dengan menyertai acara larian. Ini adalah satu cara untuk melatih kaki kita untuk melari dengan cara yang betul. Sekiranya kita pakai kasut, dia akan landing macam begini. Secara naturalnya kaki kita sepatutnya landing macam begini. Jadi inilah cara terbaik untuk melatih. Ini untuk memberi semangat juga lah pada anak saya supaya dia pun ada cita-cita nanti untuk jadi runner macam begitu. Kenapa ikut lari? Kenapa ikut ini acara? Mau dapat hadiah. Selalu saya sendiri yang berlari, tapi ini kali saya mau family lari sebab dia charity run, lagipun memberi kesedaran untuk cara hidup yang sihat. Seramai 2,400 orang menyertai larian amal ini yang disempurnakan majlis pelepasannya oleh Yang di-Pertua Negeri yang juga penaung PBSM Sabah, Tun Dr. Haji Juhar Haji Mahiruddin. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya bersama rakan penyampai Damia di Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih. Asli di Kota Kinabalu, orang ramai perlu bersedia selain bertindak dengan bijak ketika berdepan dengan pembuli jalan raya.
Ketua Balai Polis Kamah, Inspektor Naim Ayub berkata beberapa kes buli yang berlaku di Bandar Kuching baru-baru ini boleh diatasi sekiranya mangsa bersedia berdepan dengan sebarang kemungkinan. Jelasnya apa yang boleh dilakukan oleh mangsa ialah merakam aksi pembuli sebagai bukti. Selain itu, mereka perlu bersikap lebih berhemah kerana ia akan mengelak petikaman lidah yang akhirnya boleh mencetuskan pergaduhan. Inspektor Naim ditemui pemberita semasa melancarkan program polis komuniti di kawasan Sekamah di Kuching pagi tadi. Mengenai program itu, beliau berkata program turun padang pihak polis bersama masyarakat berupaya menimbulkan kesedaran orang awam terhadap komitmen polis membantras jenayah. Menjadikan dia rakan kita, bukannya sebagai penguatkuasa undang-undang saja, tapi kita lebih berdamping pada dia, mendapatkan apa masalah tentang jenayah di kawasan dia lah. Pengurusi Persatuan Kepolisian Komuniti Sarawak, Datuk John Laupang pula berpendapat usaha pihak polis mendekati masyarakat dapat meningkatkan keyakinan mereka terhadap polis. The police has done great work for the community. Now, baik, kita akan kembali dalam siaran langsung seketika nanti ke negeri-negeri dan sebelum itu kita ke berita seterusnya. Peranan media dalam memberi maklum balas warga Kuala Lumpur kepada Dewan Bandaraya telah berjaya menjadikan organisasi itu mampu menguruskan pembangunan fizikal dan kesejahteraan warga kota. Datuk Bandar Datuk Seri Ahmad Faisal Talib mengakui tugas media menjadi suara rakyat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kepentingan media massa dalam pembangunan dan pemodenan negara melalui penulisan dapat mengubah pemikiran masyarakat. Mengikut perangkaan kita daripada jumlah aduan yang kita terima selepas coverage dibuat oleh Dewan oleh media, umpama jalan belopak, jalan berlubang yang sehingga menimbulkan satu keadaan yang hangat kepada kursi Datuk Bandar. Tapi saya rasa ini adalah satu peranan yang baik. Pada majlis DBKL bersama media, Datuk Seri Ahmad Faisal yakin isu berkenaan kesejahteraan Bandar Kuala Lumpur menjadi perkara penting untuk diambil tindakan segera. Baik, seterusnya kita akan kembali bersama Damia Cassandra Manja di Sarawak. Silakan. Memadamkan lampu yang tidak diperlukan selama sejam boleh memberi impak positif terhadap alam sekitar dan perubahan iklim dunia. Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti Datuk Seri Wong Sungkoh berkata dengan bergelap selama sejam ianya dapat mengurangkan banyak penggunaan sumber tenaga dan seterusnya mengurangkan pemanasan global. Pada masa yang sama, beliau berharap setiap orang memiliki perasaan cintakan alam sekitar dengan menitikberatkan kebersihan persekitaran selain melaksanakan inisiatif seperti Kita Semula Barangan Terpakai. Datuk Seri Wong berucap pada majlis pelancaran kempen Earth Hour di Sibu. Majlis tersebut turut diserikan dengan pertandingan seperti mencipta barang dari barangan kita semula oleh kanak-kanak tadika. Terdahulu, Datuk Seri Wong turut melancarkan program Love Earth Day yang bermula semalam sehingga 19 April ini. Pelbagai acara diadakan pada program itu seperti gotong royong, pembangunan komuniti, hari kayuhan basikal dan pertandingan mengarang esei berkaitan alam sekitar. Sebanyak 75 acara telah disusun atur dalam kalender Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak yang dilancarkan oleh Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak Abdullah Saidul di Kuching semalam. Antaranya ialah menjelajah negeri ini melalui program merakyatkan seni. Ia antara lain bertujuan mendekatkan penduduk setempat dengan pelbagai aktiviti kesenian dan kebudayaan serta menghidupkan kembali adat-adat masyarakat tempatan untuk tatapan generasi akan datang. Turut diadakan ialah anugerah seni budaya negeri bagi mengiktiraf sumbangan tokoh-tokoh seni tempatan terhadap pembangunan kesenian di negeri ini. Selain itu, persembahan kebudayaan secara berkala bersama Sarawak River Cruise setiap minggu juga disenaraikan bagi menarik lebih ramai pelancong tempatan dan luar negara. Kalender itu juga menampilkan program baru iaitu program Bazar Seni yang akan diadakan setiap bulan di bangunan Mahkamah Lama Kuching. Pertandingan akhir Festival Tari dan Nyanyian Lagu Melayu Asli Sarawak akan berlangsung malam ini di Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri Sarawak, Kuching.
Pertandingan itu disertai seramai 10 peserta nyanyian lagu asli dan 5 kumpulan tarian dari seluruh negeri. Program Dui tahunan anjuran Kementerian Pembangunan Sosial itu antara lain bertujuan untuk memupuk minat generasi muda terhadap seni tanah air selain mencungkil bakat-bakat baharu dalam bidang itu. Acara saringan pertandingan itu telah diadakan tahun lepas melibatkan seramai 84 peserta nyanyian lagu Melayu asli dan 23 kumpulan tarian. Rumah panjang Henry Nuni yang terletak di Sungai Gelam Sebawah Bintulu bakal menempa sejarah buat pertama kalinya pada tahun 1979 dilawati oleh Perdana Menteri ketiga Tun Hussein On, dan esok kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersama isteri Datin Seri Rosmah Mansor pastinya amat dinanti-nantikan oleh penghuni rumah panjang ini termasuk masyarakat sekitarnya. Banyak kegagal kami ada time no tahu. Lebar kami ke nadai kalau ada tiket orang kebangsanya gagal besar kami dalam serumah tu. Untung kami ya oleh tiket gagal rumah kami tu. Gagal tilah lebar tanya nyata daripada kami bekas PM nya tadi po Rindo ke bala ke kami serumah aja atas seluruh kita di Malaysia tu lebih ke bekas bangsa kita di Sarawak tu lah. Persediaan menyambut Datuk Seri Najib Tun Razak serta pemimpin-pemimpin negara dan negeri giat dijalankan sejak seminggu yang lalu. Malah mesyuarat penyelarasan turut dilakukan di rumah Henry Nuni, diketuai oleh pihak pejabat residen bahagian Bintulu bersama agensi-agensi kerajaan dan swasta yang terlibat. Bedau Perdana Menteri kedatai itu mayu amotai dadu kami berumah atau kurang kami kengeripe rumah atau ya kayu namanya. Dia kena mana di ini yang kena mana dia tukar kami cat kami penyaga deruai dia tanjau dia kami kan persa kami mana-mana ngambil laban bala mayu ke sangka datai di tahu deh yang sebut sida bala sada tuan residen bis dan dio besi ke sebut saya besi 5,000 kau datai berumah panjai kami tahu. Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di rumah Henry Nuni pada Isnin nanti dijangka bermula pukul 2.30 petang setelah ketibaan Perdana Menteri serta rombongan di lapangan terbang Bintulu. Ia akan disambut dengan penuh adat istiadat masyarakat Iban sebelum Perdana Menteri dibawa berjalan melalui ruai rumah panjang terbabit. Tan Sri Celestin Ujang Anak Jilan, bekas Menteri Kabinet Sarawak yang juga merupakan penduduk rumah Henry Nuni, melihat kehadiran Perdana Menteri ke rumah panjang terbabit satu perkara yang amat penting. Kami sekali lagi beri besar terima kasih Nagaya. Laban ya kita temu kami Menteri besar kita itu dan segi orang ke ingat serta ibu ke kita rakyat di benua Sarawak. Nyalai hari gaya atul ke suamat nemuai ngabas rakyat di benua kita itu ya segi ngamat ke jaku ya segi kak nulung memansang ke benua kita di Sarawak tu kalau nak uliah lebih lagi kita ke dia di kawasan luar bandar. Lawatan Datuk Seri Najib ke daerah Sebau ini bukan sahaja memberi makna kepada penduduk rumah panjang. Malah mereka turut mengharapkan Perdana Menteri melihat keperluan kemudahan asas di naik taraf seperti air, elektrik, jalan raya dan telekomunikasi yang masih jauh ketinggalan dan sering menjadi modal politik pihak tertentu. Kami khususnya sekolah di daerah pedalaman sangat mengharapkan satu yang memberi sinar kepada sekolah-sekolah di daerah Sebau, khususnya dari segi kemudahan asas di daerah Sebau untuk kegunaan pendidikan, terutama sekali dari segi internet, kemudahan internet, kemudahan asas seperti elektrik, air. Ada masih banyak lagi sekolah-sekolah di pedalaman yang belum ada kemudahan asas seperti air, elektrik, telefon dan sebagainya. Penduduk di sekitar Bintulu, Sebau dan Tatau dijemput hadir untuk memeriahkan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di rumah Henry Nuni bersama Datuk Seri Najib Tun Razak esok pukul 2 petang. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Anas di Johor. Terima kasih rakan penyampai Damia Cassandra di Sarawak. Institusi kemahiran di Johor digalak menawarkan kursus-kursus yang bersesuaian dengan kehendak pasaran bagi mengelak pengangguran dalam kalangan belia. Dalam masa sama, golongan lepasan sekolah juga perlu membuat pilihan kursus yang tepat selain membuat persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan.
Ia antara usaha yang dijalankan Kerajaan Johor menerusi jawatan kuasa perpaduan dan sumber manusia dalam memastikan kadar pengangguran dapat diturunkan. Sebagai contoh, exco-nya, Arvidianaden berkata permintaan tinggi di pasaran minyak dan gas di Johor perlu diambil kira oleh institusi kemahiran kerana ia bakal menawarkan peluang pekerjaan yang lebih meluas kepada belia. Kerajaan negeri juga giat menjalankan program secara kembara bagi menarik golongan belia menceburi bidang pekerjaan dalam sektor kemahiran. Pada masa yang sama juga kita mewar-warkan kepada mereka yang mencari pekerjaan supaya sebelum ke pasaran pekerjaan mereka mestilah mempunyai sekurang-kurangnya sertifikat ataupun sijil supaya mereka bersedia untuk menyahut cabaran-cabaran yang ada di depan mata mereka. Pihak kerajaan negeri juga sentiasa mengadakan perbincangan bersama syarikat dan industri berkaitan dalam usaha mengenal pasti kehendak pihak majikan di pasaran pekerjaan. Arvidianaden ditemui media selepas merasmikan Sukan Bola Pantai di Danga Bay, Johor Bahru. Tahun lalu, 124,000 peluang pekerjaan ditawarkan kepada golongan belia di Johor melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran. Keunikan reka bentuk serta elemen budaya tradisional masyarakat Johor menjadi tarikan pengunjung sempena karnival bot berhias yang berlangsung di Pantai Lido, Johor Bahru. Ia sempena kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. 22 bot pelbagai bentuk dan dekorasi mewarnai sepanjang Pantai Lido sejak 23 Mac lalu melibatkan penyertaan agensi-agensi kerajaan serta swasta. Menurut arkitek landskap Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah, Syahrul Izam Abdul Rashid, selain unsur budaya tradisional masyarakat Johor, turut diterapkan ialah reka bentuk replika simbolik. Bot ini mula dipamerkan bermula pada 23 Mac dan dijangka berakhir pada 29 Mac lah. Dan rakyat negeri Johor berpeluang untuk melihat lampu-lampu yang menghiasi bot-bot ini di sepanjang sisi pantai Pantai Lido. Perakan bot-bot berhias tersebut yang julung kalinya diadakan bukan saja menarik penyertaan peserta, malah meriah dengan sambutan pengunjung. Pertama kali saya datang kat sini, kira saya pernah pertama kali lah tengok bot berhias kat sini. Dan kita satu family kira rasa teruja lah. Gembira, wah banyak. First time datang macam banyak happy lah, banyak excited. Bot-bot dia sungguh menarik, pandangan dia sungguh ceria. Dengan lampu-lampu dia sungguh ceria. Nampak hati kita betul-betul gembira. Nampak rumba really very nice. Tempat dia pun sungguh best. Ini kali pertama saya datang sini. Saya really surprise dengan tempat ini. Really beautiful. Karnival bot berhias melibatkan laluan sejauh 3 km itu akan tamat malam ini. Kota Iskandar di Nusa Jaya yang menempatkan 76 jabatan peringkat negeri dan persekutuan berkembang pesat dan menjadi tumpuan ramai serta pelancong dalam dan luar negara. Taman Tema Legoland, Sanrio Hello Kitty, Terminal Feri dan Puteri Harbour antara tarikan utama industri pelancongan mampu melonjakkan sasaran 5 juta pelancong tahun ini. Beberapa buah hotel turut menempatkan diri mereka di Kota Iskandar dengan pelbagai tawaran dan penambahbaikan untuk membantu Johor sebagai hub utama perdagangan dan pelancongan di selatan tanah air. Antaranya penjenamaan semula Hotel Traders iaitu pertukaran nama kepada Hotel Jen bermula 1 April ini. Pengurus besarnya Sigi Berboma berkata penambahbaikan sebagai memenuhi sasaran pelancong dan ahli perniagaan tempatan serta luar negara, terutama dari Singapura, Hong Kong, Australia, Asia Barat, Korea serta Jepun. Hotel Chen will be part of a unique collection of hotels with a unique brand. We will not compete with the five-star market. However, when you stay with us, you will experience amenities and service just like in a five-star hotel. Seiring itu, kerajaan negeri berpendapat Johor tidak boleh ketinggalan dalam merebut peluang di sektor pelancongan dengan menyasarkan 4 produk pelancongan lain bertaraf dunia menjelang 2017.
Organisasi Penyelidikan Angkasa Lepas India ISRO berjaya melancarkan satelit navigasi keempat negara itu yang melengkapkan sistem satelit navigasinya sendiri. Pelancaran satelit IRNSS-1D itu dilakukan dari tapak pelancaran di Bandar Sriharikota. Ia adalah satelit siri keempat daripada 7 siri dalam sistem satelit navigasi serantau yang dibangunkan negara ini. 3 satelit terdahulu dilancarkan pada 1 Julai 2013, 4 April 2014 dan 16 Oktober 2014. Menurut pengarah misi Kunhi Krishnan, misi ini melengkapkan keperluan minimum bagi proses navigasi. Pelancaran satelit ini juga menandakan India mempunyai 4 satelit aktif yang berupaya memancarkan signal navigasi. Kegunaannya termasuk navigasi marin, penyiaran, pengesan lokasi kenderaan, pengurusan bencana, sistem navigasi untuk rakyat, memancarkan visual dan berupaya memancar maklumat navigasi suara. Satelit ini bernilai $225.97 juta Amerika. Dan sebelum berakhir, fokus utama Nasional 5 hari ini. Kementerian Kesihatan sedia beri kerjasama saring mental juruterbang. Kedah akan pantau harga rumah selepas GST dilaksana. Dan juga 3 langkah cegah jenayah diaktifkan segera. Baik, sekian Nasional 5 edisi 29 Mac 2015. Laporan cuaca menyusul selepas ini daripada Jabatan Meteorologi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan analisis angin bagi rantau Asia Tenggara. Secara amnya angin bergerak dari arah timur-timur laut dengan kelajuan angin boleh mencapai 50 km sejam di kawasan perairan. Sehubungan itu, amaran angin kencang dan laut berkategori pertama dengan kelajuan angin boleh mencapai 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Masih lagi dikekalkan di kawasan perairan ditandakan dengan warna kuning. Keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih ke paparan imej radar dapat diperhatikan hujan besar ribu petir sedang berlaku di negeri Johor, begitu juga di negeri Kedah, Perak dan juga Pahang. Manakala di negeri Sabah, hujan yang berlaku sejak dari pagi tadi masih lagi berlarutan di bahagian Sandakan, begitu juga di bahagian tengah negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak, hujan besar ribu petir lebih tertumpu di bahagian Limbang, Betong dan juga Sarikei. Sebelum berakhir, kita ikuti tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.